Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa aku pergi PBA KL baru-baru ni, PBA KL 2022, aku ada pergi satu booth yang dijaga oleh Baitur Rahmah Publication. Dia ada jual satu set buku. Tiga buku dalam tu. Tentang Tauhid. RM50. Aku grab lah tiga-tiga. Aku baru baca dua. Jadi video yang pertama ni aku akan review buku yang first, iaitu Tauhid for Kids. Tauhid for Kids. Kenapa aku beli buku ni? Sebab sebenarnya menjadi persoalan untuk diri aku. Aku nak ajak benda-benda tentang ketauhidan, tentang Tuhan, tentang apa kepada anak aku, iaitu bos. Kami panggil dia bos dalam oksigen. So menjadi satu benda yang aku fikir, macam mana aku nak ajak tauhid dekat budak-budak. Sebab persoalan tauhid ni bukan persoalan yang mudah. Dia bukan persoalan yang macam 1+1=2. Bukan. Dia satu persoalan yang kadang-kadang tu kalau tak diberi perhatian yang serius, dia akan jadi satu persoalan yang kompleks. Macam seolah-olah tak ada jawapan. Tapi anak aku umur 2 tahun, 3 tahun. Macam mana aku nak cerita kat dia tentang Allah? Macam mana aku nak cerita kat dia, kita ada Tuhan? Macam mana? Aku dah fikir, mungkinlah kot buku ni dia tak menjawab sepenuhnya soalan aku, tapi dia ada beberapa benda yang aku sebenarnya boleh share, boleh cerita dengan anak aku sebenarnya. Adalah kat dalam buku ni dia cerita pasal kenapa belajar tauhid, dan dia lebih kepada macam dia letak lesson lah, beberapa lesson. Dan aku nak berterus terang lah, buku ni bukanlah untuk budak-budak 2-3 tahun. Bukan. Buku ni macam mungkin target audience dia lebih kepada orang-orang budak-budak yang besar sikit, yang cerdik sikit. Dia ada tulis dalam ni kuasa pendidikan asas kanak-kanak dan remaja. Dia letak isi kandungan dia, apa yang saya kena tahu. Lepas tu dia letak Allah Tuhanku, Allah Maha Pencipta, Allah pencipta saya, Allah Maha Pemberi rezeki, Allah yang merezekikan saya, dan sebagainya. Itu Tauhid for Kids lah. Dia bubuh. Lupa nak bagi tahu. Dia nama penulis dia kat sini, ada orang boleh tengok lah. Penulis dan penyusun Abu Harith Aiman Bana. Aku sebut nama je. Apa nak komen pun apa komen, ikut suka apa. Tapi bagi aku konten buku ni okey. Dia mula dengan apa yang saya kena tahu. Lepas tu dia tulislah persoalan-persoalan kat dalam ni. 3 soalan wajib untuk dijawab. Siapakah Tuhanmu? Apakah agamamu? Siapakah nabimu? Soalan 1 dia jawab Allah Tuhanku. Soalan 2 dia jawab Islam agamaku. Dia mai kepada siapa nabi kamu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiku. Yang tu persoalan-persoalan dia. Maksudnya kita kena ajak anak-anak benda-benda ni lah dulu, kan? Pelajaran 2 dia kata Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Tu dia cerita. Persoalan yang menarik jugalah. Allah di mana? Tu dia kat dalam buku ni, Allah fawqas sama. Allahu fawqas sama. Allah di atas pada langit. Benda ni jelas dalam Quran. Antaranya dalam surah Taha. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tu bersemayam di atas arasy dan sebagainya. Dan persoalan ni menjadi debate yang besar. Pendekatan aku setakat yang aku belajar dengan guru aku, antara guru aku adalah Ustaz Ismailin lah. Aku pegang kata Tuhan tu adalah macam mana yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran tentang diri dia. Allah ni Tuhan lah. Maksudnya Allah Ta'ala cerita macam mana tentang diri dia. Dia ni duduk di langit ke ada? Bukan duduk di langit. Allah ni atas pada langit. Fawqas sama, Allah di atas langit. Dan benda-benda yang Allah Ta'ala cerita ataupun benda-benda yang Nabi cerita tentang Allah yang sahih, that's it. Aku pegang yang tu je. Aku tak mahu tahu lebih. Macam mana apa semua aku tak mahu tahu. Tu aku tak mahu tahu. Tak payah. Benda tu tak terjangkau oleh akal aku, dan Allah Ta'ala tak suruh fikir pun. Nabi tak suruh fikir pun. So kita tinggalkan di situ. Ini adalah persoalan-persoalan lain. Dia kata kalau Allah tinggi di atas langit, adakah Allah tahu apa yang kita buat di bumi? Dan sebagainya lah. Dia menghuraikan benda-benda lain. Cuma aku ada cerita sikit lah dekat aku ada PM dekat Aiman Bana. Aku ada PM dia. Aku bagi tahu. Dan juga seorang lagi aku PM juga, Muhammad Adam Iman.
Aku PM juga. Aku bagi tahu kata buku ni dia ada muka surat yang dia ada salah translation. Contoh muka surat 22 dengan 23. Ayat bahasa Arab dia tulis manil ladzi khalaqash syamsa wal qamar. Yang setakat yang aku tahu, manil ladzi, siapakah yang mencipta asyams, itu matahari, al-qamar ni bulan. Tapi bila dia translate, dia buka situ, siapakah yang mencipta langit dan bumi. Langit dan bumi bukannya asyams dengan qamar. Okey. Sama ada juga macam kat bawah tu, al-jibal dengan wal bihar. Jibal ni bukit, bihar ni lautan. Tapi translation tulis siapakah yang mencipta malam dan siang. Yang sebelah muka surat 23 ni tulis as-samawati wal ard, itu langit dan bumi. Tapi dia bawah translation matahari dan bulan. Bawah sikit al-lail dengan al-laila wan nahar. Al-lail ni malam, an-nahar ni siang. Tapi translation bubuh gunung dan lautan. Okey. Tu antara muka surat dia lah. Yang lain-lain aku rasa tak ada masalah. Yang masalah translation yang tu kat situ saja. Dan aku dah PM dah lah. Aku dah PM dah dengan Imam Bana, dan Imam Bana respon kat aku. Dalam keadaan dia kata kat aku, dia demam. Dia kata dah 3 hari ikut demam. Moga-moga Allah Ta'ala bagi kesembuhan pada dia. Dia kata aku, memanglah dia kata dah sedap dah. Dia kata memang ada masalah translation tu, dan dia akan ubah untuk next terbitan insya-Allah. Baguslah, Alhamdulillah, pihak penerbit sendiri sedang akan kesilapan ni, sebab bukan apa untuk orang yang tak faham Arab sekali lagi, mereka salah faham. Okay. Itu concern aku, bukannya aku nak beritahu apa ni, translation silap, bla bla bla. Dah. Bukan, aku mak elok-elok. Dan yang kedua, mungkin pertikaian aku, ataupun lebih kepada cadangan aku. Bila letak ayat Quran dalam ni, contoh dia kata qala Allah Ta'ala laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah berfirman, kami telah ciptakan manusia dalam sebaik-baik kejadian. Aku akan cadangkan letak surah berapa dalam Quran, kira rujukan ayat Quran, surah berapa, ayat berapa. Sebab yang ni untuk pendidikan kanak-kanak dan remaja. So bagi aku, kalau buku ni boleh jadi asbab kepada kanak-kanak dan remaja lebih dekat dengan Quran, boleh rujuk dengan Quran, aku rasa that is far more better. That is far better lah. Itu cadangan aku. Buku ni bagi aku bagus. Dia setakat pengamatan aku, dia tidaklah mengajak benda-benda syirik. Dia ajak tauhid for kids. As in betul-betul tauhid. Dia bukan benda-benda yang syirik lah. Dia bukan benda-benda yang syirik. Jadi kalau nak baca, nak beli untuk anak-anak, beli, parents baca dulu. Lepas kita sembang dengan anak-anak, kita cerita kat anak-anak. Mudah-mudahan ada manfaat perkongsian ni. Mudah-mudahan buku Tauhid for Kids ni ada manfaat dia. Kalau tak setuju dengan buku ni, buat buku lain. Kritik buku ni balik. Kalau pasal Allah Ta'ala atas pada langit dan sebagainya, pesanan guru aku cerita aku, Ustaz Ismailin cerita aku, dia kata, nak takwil tu cerita lain. Terima dulu ayat Quran dengan hadis Nabi yang kata macam tu. Terima dulu ayat Quran yang kata Allah Ta'ala tu bersemayam di aras dan sebagainya. Terima dulu. Nak takwil tu cerita lain. So, wallahualam. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sejen, analyze, scrutinize, criticize.